Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrah walladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang berbahagia lagi dikasihi Al-Fadil Cikgu Hasan selaku Tuan Pengurusi Masjid Jami' Al-Hidayah Jalan Baru Perai. Yang berbahagia lagi dikasihi Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Yang saya raihkan lagi saya kasihi tuan-tuan, puan-puan, bapa-bapa, ibu, serta tetamu-tetamu Allah dan kekasih-kekasih Allah yang sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayangnya semua. Pada malam ini, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Tuan Pengurusi kita, kuliah kita adalah perbincangan tentang ibadah haji, sejarah pensyariatan ibadah haji. Kebetulan kita masih berada dalam bulan Zulhijjah yang termasuk di dalam Ashhurul Hajj. Termasuk di dalam Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Bulan haji terdiri daripada 3 bulan. Syawal, Zulqi'adah, Zulhijjah, merangkumi 3 bulan. Mula daripada 1 Syawal sampailah masuk bulan Zulhijjah. Jadi Zulhijjah kita sekarang berada di dalam salah satu daripada Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Marilah sama-sama kita melihat dan merenung pada ayat 26 dan ayat 27. Surat 335 Surah Al-Hajj. Kita baca ramai-ramai, ikut saya, perkataan demi perkataan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Sadaqallahul azim. Malam ni kita mengaji 2 ayat. Berapa ayat? 2 ayat sahaja.
InsyaAllah masuk waktu Aisyah kita berhenti. Kita ikut peraturan yang telah ditetapkan. Dan malam ni pun tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu semua telah dan sedang melakukan penjarakan fizikal. Sebelum ni kita guna istilah penjarakan sosial. Terkini penjarakan fizikal. Jadi alhamdulillah semua mematuhi perintah demi untuk kebaikan, keselamatan dan kesihatan kita semua. Tengok perkataan pertama. Perkataan demi perkataan. Orang Arab kata apa? Kalimatan ba'da kalimatin. Word by word kita mengaji. Di dalam ayat yang ke-26 Allah Ta'ala memulakan firman-Nya wa in bawwa'na apa makna dia? Kita buka kitab-kitab tafsir. Di sana para mufassirun, menteri para ulama-ulama tafsir menafsirkan perkataan ini wa iz bawwa'na, yakni wa in asyarna. Wa iz bawwa'na bima'na wa iz asyarna, dan apabila kami, na tu dhamir kami. Siapa dia kami di situ? Allah Subhanahu wa taala. Bawwa asyarna, ketika mana kami, kata Allah, mengisyaratkan. Dan ketika mana kami menunjukkan. Bawwa'na dengan makna apa? Asyarna, kami mengisyaratkan kepada siapa? Li Ibrahim, kepada hamba kami yang bernama Ibrahim. Allah Ta'ala mengatakan wa in bawwa'na, nun alif na. Na tu apa dia? Dhamir. Apa dhamir tu Ustaz? Dhamir tu dalam bahasa Arab dia panggil ganti nama. Allah Ta'ala menggunakan kami. Dia tak kata wa iz bawwa'tu. Tapi dia kata pada sini wa iz bawwa'na kata. Na, kami. Persoalannya bermain di dalam kotak pemikiran kita. Apakah Allah Ta'ala itu ramai? Kalau kata kami dalam bahasa Malaysia, satu ke dua ke ramai? Ramai. Persoalannya bila Allah Ta'ala menggunakan ganti nama na di sini menunjukkan ramai. Adakah Allah Ta'ala itu ramai? Adakah Allah Ta'ala itu berbilang-bilang? Adakah Allah Ta'ala itu ada sekutu baginya? Tidak, sekali-kali tidak. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbilang-bilang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengajar kita dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Kalau esa, satu, wa iz bawwa'tu. Ta, wa iz bawwa'tu menunjukkan satu tunggal. Tapi di sini Allah Ta'ala guna ta ke guna na? Respon. Allah Ta'ala guna ta ke na? Na, menunjukkan kami. Penggunaan na di sini bukan nak menunjukkan Allah Ta'ala tu ramai. Bukan nak menunjuk Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Bukan nak menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sekutu baginya. Akan tetapi para ulama mengatakan yang dimaksudkan na di sini, penggunaan dhamir na di sini lit ta'zim, untuk menunjukkan keagungan. Allah mengagungkan dirinya. Wa iz bawwa'na
di Ibrahim, yakni bila kami tunjukkan, wa idza asyarna, ketika mana kami mengisyaratkan kepada hamba kami Ibrahim. Tunjuk apa? Allah Ta'ala tunjuk apa ke Nabi Ibrahim? Makanal bait. Tengok perkataan. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Makan makna tempat. Bukan makan nasi, bukan makan durian, bukan makan kenuri. Makan di sini makna dia apa, cikgu? Tempat. Tempat apa? Makanal bait. Al-bait makna rumah, yakni baitullah. Yang dimaksudkan dengan baitullah merujuk kepada apa? Di dalam ayat ini bait, al-bait merujuk kepada Ka'bah al-Musyarrafah, Baitullahil Haram yang terletak di Makkah al-Mukarramah itu. Dan ketika mana kata Allah, kami mengisyaratkan, kami tunjukkan kepada hamba kami Ibrahim, Allah Ta'ala tunjukkan Nabi Ibrahim tang mana, di mana, tempat mana nak ditegakkan dan nak didirikan apa? Ka'bah al-Musyarrafah, iaitu al-Bait. Al-Bait di sini makna apa? Baitullah, Ka'bah. Jadi Ka'bah yang terletak di Mekah al-Mukarramah sampai hari ini, tempat di mana terletaknya Ka'bah dan dibinanya Ka'bah itu, siapa yang tunjukkan Nabi Allah Ibrahim? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang tunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkau bina Ka'bah di sini, wahai Ibrahim. Dari segi hukum logik akalnya, di Mekah itu tidak ada siapa. Yang ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, istrinya Sayyidatuna Hajar alaihissalam, dan anak kesayangannya Ismail alaihissalam. Berapa orang saja? 3 orang saja. Kalau kita fikir dari segi otak akal kita, lebih baiklah Nabi Allah Ibrahim bina Ka'bah di Palestin. Sebab dia mai pada Palestin. Di Palestin merupakan mahbatal anbiya wa rasul, tempat Allah Ta'ala mengutuskan para nabi dan para rasul. Palestin, bumi yang bertamadun sebanyak ribuan tahun yang lalu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW lagi. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Ibrahim bina Ka'bah di Mekah al-Mukarramah sedangkan manusia tak ada? Tapi apabila Allah Ta'ala perintah, sifat seorang yang beriman, sifat seorang hamba, sami'ana wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, kami dengar dan kami taat. Nabi Allah Ibrahim pun bina Ka'bah di tempat itu. Tempat mana? Tempat terletaknya Ka'bah yang ada di Mekah al-Mukarramah sampai pada hari ini. Balik pada ayat kita. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Setelah Nabi Allah Ibrahim ditunjuk oleh Allah SWT tempat nak bina Ka'bah, ringkas cerita Ka'bah pun dibinalah oleh Nabi Allah Ibrahim dengan pertolongan dan bantuan putera kesayangannya Ismail alaihi salam. Ka'bah siap dibina. Lalu Allah Ta'ala merangkaikan ayat ini. Dia panggil apa? Dia panggil siyaqul ayah, rangkaian ayat. Allah kata apa? Alla tusyrik bi syai'a. Jumpa tak? Alla tusyrik bi syai'a. Janganlah sekali-kali, wahai Ibrahim. Jangan apa? Larangan, tegahan. Perkataan la di sini, la linnahi. An-nahyu huna yufidu tahrim. Nahi, larangan di sini membawa faedah pengharaman. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam daripada apa? Alla tusyrik bi, daripada engkau menyekutukan aku, mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. Jangan, kata Allah. Menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa agama apa? Agama tauhid, agama
pengesaan Allah Subhanahu wa taala yang disambung dan disempurnakan ajaran itu oleh nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad membawa ajaran agama tauhid, alla tusyrik bi syai'a. Jadi kita janganlah menjadi orang yang menyekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun. Dosa yang paling besar yang tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik. Sebab itulah orang-orang yang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah, tempat mereka di dalam neraka Jahannam. Duk lama mana? Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Na'udzubillah min dzalik. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, di kalangan ahli kitab. Siapa dia ahli kitab? Al-Yahud wal Nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristian itu ahli kitab. Pasal Allah Ta'ala turun kitab kat mereka. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir daripada kalangan siapa? Ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrikin yang menyekutukan Allah. Penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah bongsu, penyembah-penyembah semangat, penyembah-penyembah matahari. Na'udzubillah min dzalik, musyrikin. Fi nari jahannam, tempat mereka di akhirat kata Allah di mana? Di mana? Di dalam neraka Jahannam. Duk lama mana? Allah bagi tahu siap-siap. Khalidina fiha, mereka itu di akhirat duk dalam neraka, kekal di dalamnya. Lalu di akhir ayat Allah kata apa? Allah Ta'ala mengisyaratkan ulaika hum, mereka itu semua. Siapa dia mereka itu semua? Ismul isyarah. Allah isyaratkan apa? Orang Yahudi, orang Nasrani, ahli kitab dan penyembah-penyembah berhala, golongan musyrikin. Ulaika hum syarrul bariyah, merupakan sejahat-jahat umat manusia. Allah bagi tahu kat kita, dan saya kata, Allah bagi tahu orang kafir, penyembah berhala, golongan musyrikin, Yahudi, Nasrani, ahli kitab, mereka itu apa? Seburuk-buruk dan sejahat-jahat manusia. Kalau dah Allah Ta'ala dah klaim dah, kalau dah Allah Ta'ala beritahu dah puak-puak tu sejahat-jahat manusia, boleh kata boleh kita lantik mereka dari pemimpin kita? Bolehlah cikgu? Tak boleh. Seperti siapa? Puak-puak kafir DAP tak boleh jadi pemimpin kita. Na'udzubillahi min zalik. Mengaji Quran dia faham tu. Jangan dah faham tu buat tak faham pula. Jadi saya sebagai seorang dai, sebagai seorang pendakwah yang kerdil, menyeru kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara yang beriman, supaya jangan sekali-kali bersekongkol dengan parti DAP yang kafir dan sesat itu. Na'udzubillahi min. Saya bertanggungjawab dengan kenyataan saya tak boleh tipu sebab sedang dirakam oleh dua perakam. Live ni satu dunia tengok. Live satu dunia tengok. Ini amanah ilmu. Ini amanah dalam menyampaikan ilmu. Jadi kalau adalah sahabat-sahabat, pakcik-pakcik, abang-abang yang teringin nak sokong DAP dalam pilihan raya ni, tolong bertaubat, taubatan nasuha. Boleh ke tak boleh?
Tak apa nak mau jawab pun, tak tanya lagi. Boleh ke tak boleh? Alhamdulillah. Itulah cara kita mengaji. Dipuah. Sebab masa pun tak panjang. Kalau kita tak guna masa sebaik-baiknya untuk memberi kefahaman dan memantapkan iman dan akidah kita, makna rugi. Balik kepada ayat kita. Allah Ta'ala kata apa? Alla tusyrik bi syai'a. Jangan sekali-kali wahai Ibrahim, jangan engkau menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Sambung ayat. Kemudian apa dia? Lepas alla tusyrik bi syai'a, jumpa apa pula? Wattahhir baitiya, dan engkau sucikanlah, engkau bersihkanlah rumahku ini wahai Ibrahim. Yani Allah Ta'ala mewajibkan, Allah Ta'ala meletakkan satu tanggungjawab di atas bahu ataupun pundak hambanya yang bernama Ibrahim alaihissalam itu, supaya sentiasa memastikan Masjidil Haram, Kaabah Al-Musharrafah dan sekelilingnya sentiasa dalam keadaan bersih. Mana rumah Allah kita kena jaga sebersih-bersih yang boleh. Buyutullah fil ardi, rumah-rumah Allah atas muka bumi ini, masjid-masjid kena jaga bagi bersih. Wal musallayat, dan musalla dalam bahasa Malaysia panggil surau kena bagi bersih. Orang yang jaga kebersihan masjid selalunya seperti apa? Dalam bahasa Melayu kita orang panggil apa? Tok siap, ataupun perkataan lain tok noja. Ialah orang-orang yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kerja apa? Kerja yang Allah Ta'ala amanahkan ke atas bahu Nabi Allah Ibrahim, jaga rumah Allah. Dan orang yang paling awal main ke masjid siapa dia? Siapa? Orang yang paling lewat balik kepada masjid siapa dia? Siapa juga. Yang jaga bagi bersih, tak ada cicak dalam masjid kita siapa dia? Siap, Masya Allah. Yang vacuum debu-debu pasiak-pasiak yang ada atas kapet dalam masjid sama dia, siap juga. Bukan takat dalam masjid, luar masjid, landscape masjid, hatta ke mana? Ke tandas-tandas masjid pun dibersihkan, disucikan oleh siapa? Oleh para siap kita. Kedudukan mereka cukup mulia di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakcik tengok musim Covid hari ini, yang tak tinggal masjid tu dia. Tak siap. Bukan kata Masjid Al-Hidayah di Jalan Baru Perai ni saja. Masjidil Haram siapa duk jaga? Tak siap masjid. Beribu tak siap duk jaga dalam Masjidil Haram bagi bersih. Masjidil Nabawi bagi bersih. Makam Rasulullah SAW bagi bersih. Tempat tawaf bagi bersih. Siapa suruh jaga? Wattahhir baitiya. Allah kata, bersihkanlah rumahku wahai Ibrahim. Kerana apa? Kenapa kau kena pastikan Kaabah ni kena bersih? Kenapa kau kena pastikan keliling Kaabah ni haram ni bersih wahai Ibrahim? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala begitu, dia punya reason, dia punya alasan dia. Lit-ta'ifin. Sebab lepas ni ramai orang-orang nak main tawaf di sini. Taif, seorang yang tawaf, singular. Taifaini musanna, dua orang nak main tawaf. Di sini apa? Taif ke? Taifai ke? Taifin. Lit-taif ke? Lit-taifaini ke? Lit-taifin. Taifin. Taifin jamak. Singular lawan dia plural. Lepas ni wahai Ibrahim, ramai orang-orang yang beriman di kalangan hamba tu yang akan datang dari seluruh pelosok dunia untuk mengelilingi Kaabah, untuk menunaikan ibadah tawaf. Oleh kerana mereka nak tawaf, maka wajib engkau jaga kebersihan di keliling Kaabah. Sebab di antara syarat-syarat utama saf tawaf, antaranya apa?
syarat-syarat utama sah tawaf antaranya apa? Bersih tubuh badan daripada hadas besar dan hadas kecil, bersih pada pakaian dan bersih pada tempat tawaf. Oleh kerana tempat tawaf kalau tidak bersih, orang pijak najis, sah kata sah tawaf mereka? Tak sah tawaf mereka. Sah kata sah umrah mereka? Tak sah umrah mereka. Sah kata sah haji mereka? Tak sah. Sebab apa? Tawaf merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun haji dan rukun-rukun umrah. Justru itulah untuk memastikan kesahihan ibadat haji dan umrah mereka nanti, engkau wajib kena jaga apa? Kena jaga kebersihan keliling Kaabah Al-Musharrafah Baitullahil Haram ini taifin. Sebab lepas ni ramai orang nak main tawaf di sini wahai Ibrahim. Lepas li taifin mengejar masa ni, mengejar masa. Lepas li taifin wal qaimin, kena jaga kebersihan bait orang. Sebab ramai orang nak main berdiri. Berdiri apa? Mendiri untuk menjadikan ibadat solat. Lit-taifin wal qaimin. Lepas tu orang nak buat apa? Ruk'i, dan ramai orang nak main rukuk di sini wahai Ibrahim. Lepas rukuk sujud lah dah. Masya Allah. Itu di antara 4 amalan utama yang dilakukan oleh seluruh jemaah haji yang datang dari tetamu-tetamu Allah di Baitullahil Haram. Tawaf, berdiri untuk mendirikan solat, rukuk dan sujud. Maka oleh kerana itu syarat sah tawaf kena bersih tubuh badan daripada hadas besar dan hadas kecil, bersih pakaian ihram yang kita pakai, dan bersih mana? Bersih tempat tawaf. Mungkin bapa-bapa, mungkin abang-abang, mungkin saudara-saudara, saudari-saudari yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah, terbayang takkan keliling Kaabah tempat orang duk tawaf tu ada najis pun ustaz. Memang Kaabah kelilingnya sentiasa dalam keadaan bersih dan suci, tetapi kadang-kadang dicemari dengan najis. Contoh lebih nampak, kadang-kadang ada orang tawaf, dia tawaf, dia ada penyakit dia namanya penyakit salsal baul. Apa dia penyakit salsal baul? Kencing tak putih-putih, tak. Tapi dia dapat kebenaran untuk menunaikan ibadah haji. Maka doktor sediakan untuk dia apa? Uncang plastik. Yang niat ihram dipasang itu, kemudian tiup masuk ke kemaluan dia. Diikat dengan plaster ke dengan apa ke, selotip ke apa ke, sambil duk tawaf, air kencing dia tak masuk dalam apa? Masuk dalam uncang plastik tu. Tawaf. Baru berapa pusingan? 2. Tawaf berapa pusingan semua? 7. Baru 2 pusingan, 2 round, tak ada nak habis lagi. Air kencing dah dekat nak penuh dah dalam plastik tu. Tiba-tiba Pakistan mana tak tahu, dia main serendeh uncang plastik tu. Tahu serendeh? Orang Kuala Lumpur tengok video kita ni, tak tahu dia faham ke tak faham serendeh. Dia main beratuh. Tak beratuh pun tak faham juga. Main belaga. Ada jatuh uncang plastik tu, kena tempat tawaf. Jadi tempat tawaf kena najis tak? Yang kencing najis. Tiba-tiba kita pergi tawaf, kita pergi pijak atas air kencing tu, kaki kita, badan kita, jasad kita kena najis. Kalau kita meneruskan tawaf, sah ke tak sah? Tak sah tawaf kita pusingan tersebut. Maka kita kena keluar dari masjid, pergi basuh kaki kita. Tak payah ambil wuduk. Pasal apa tak payah ambil wuduk ustaz? Tak payah ambil wuduk. Sebab apa? Sebab kaki kita kena air kencing, walaupun air kencing itu najis, tidak membatalkan wuduk. Cuma yang kaki kita kena najis, pergi basuh saja. Kalau kena babi pun tak batal wuduk. Kenapa? Kena babi pun tak batal wuduk. Cuma bukan keluar juga apa?
keluar pergi basuh. Takkan dalam Masjidil Haram ada babi pula. Nak tunjuk contoh. Kalau kaki kita kena babi, sedangkan kita ada uduk, batal kan tak batal uduk? Tak batal uduk. Melainkan kenapa? Kena pergi basuh 7 kali. 7 kali tu sekali dengan ayat apa? Sekali dengan ayat tanah. Ayat seterusnya. Itu contoh apa? Contoh yang kecil buat tadi. Kadang-kadang nanoh, Masya Allah. Tempat tawaf ni, bayangkan meja kita ni, Baitullah. Ada nanoh, besar selungup, besar piri ni, main mana? Nanoh dengan campur dengan darah kotor dengan ayam besar tadi. Contohnya seorang pakcik tu dia tawaf. Sambil dia tawaf, kebetulan dekat buku lali dia. Tahu buku lali? Dekat buku lali dia ada bisui bersama. Cekang. Bukan dekat cekang ya. Cekang hari ni. Malah ni dia keluar bahasa-bahasa baku orang tua. Cekang hari ni. Macam dengan buah tomato. Merah. Tengah duk tawaf. Dia punya duk jaga. Kawan takut kawan pergi serendih. Tiba-tiba Turki berada. Sambil tawaf macam mana tu, terlajak kaki dia. Jari, ibu jari dia tu, kuku panjang dia tak potong. Sunat potong dulu sebelum niat ihram. Dia tak potong. Kata dia pecah tu berada. Pecah tak? Pecah bisui hamba Allah tu. Masya Allah. Terangkat kaki. Tak kaki tu darah. Ayam bisa. Nanah meleleh tumpuk tu. Tempat tu kena najis. Kita pergi tawaf, kita pergi pijak dia, kaki kita kena najis. Darah, kena nanah, kena yang bisa, yang kotor. Boleh tak meneruskan tawaf? Tak boleh sebab kena najis. Baik tu Allah Ta'ala kata apa? Wa tahhir baitiya. Bersihkanlah rumahku Ibrahim sebab lit-taifina wal qaimina war ruk'i sujud. Orang nak main tawaf, orang nak main berdiri sembahyang, orang nak main rakaat dan orang nak main sujud. Habislah kupasan ringkas ayat pertama. Pindah kepada ayat yang ke-27, ayat kedua untuk malam ini. Lepas dah Kaabah dibina, selesai dah. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Ayat 20. Wa azzin fin nas. Wa azzin fin nas. Dia ambil perkataan azan. Azan mana seru, panggil aja. Jabang kita mau azan dari maghrib. Hayya 'alas salah. Marilah mendirikan salat. Marilah mendirikan sembahyang. Hayya 'alas salah. Marilah mendirikan salat. Marilah mendirikan sembahyang. Itu panggilan, azan, seruan. Dalam bab haji Allah Ta'ala kata wa adzin fin nas bil hajj. Serulah, panggillah, ajaklah, kempenlah wahai Ibrahim kepada seluruh manusia supaya mereka datang untuk menunaikan ibadah haji. Allah Ta'ala suruh selepas Kaabah siap dibina, mendatangkan satu perintah supaya Nabi Allah berseru manusia. Apa baca dia? Wa adzin fil nas. Nas pada seluruh manusia. Allah Ta'ala tak kata wa adzin fil Arab, seru orang Arab saja untuk berhaji. Tak. Bila Allah Ta'ala kata wa adzin fil nas, berseluruh manusia, orang Melayu ramai buat haji, orang Negro ramai buat haji, orang India yang Islam pun buat haji, orang Arab pun buat haji, orang Thailand pun buat haji, orang Brunei pun buat haji, orang Indonesia pun buat haji, orang Jawa pun buat haji, orang Melayu pun buat haji, orang Banjang pun buat haji. Masya Allah, orang putih pun buat haji, orang Negro pun buat haji, orang Jepun yang Islam buat haji, orang Korea yang Islam buat haji. Sebab apa? Wa adzin fil nas bil hajj, supaya ramai manusia berhaji di Mekah ni.
Bila Allah Ta'ala memerintahkan, menyuruh Nabi Allah Ibrahim, suruh manusia main buat haji. Suruh manusia. Nabi Ibrahim pun terfikir dalam pemikiran dia. Macam mana aku nak suruh manusia seluruh dunia, sedangkan yang duduk di Mekah ni pun 3 orang saja. Kalau aku pederah dari mana pun suara aku, siapa pun tak dengar. Yang dengar aku sendiri, isteriku Hajar, anakku 9 orang ni saja. Mikrofon macam ni pun tak ada, speaker pun tak ada, telegram pun tak ada, telegraf pun tak ada, Masya Allah, handphone pun tak ada, WhatsApp pun tak ada, message pun tak ada, apa gram-gram apa pun semua tak ada. Macam mana nak sampai suara aku kepada manusia, wahai Tuhanku? Ibrahim tanya Allah, Ya Rabb, kaifa yablughu sawti ila an-nasi jami'a? Wahai Tuhan, bagaimanakah suara aku boleh sampai kepada umat manusia seluruhnya? Masya Allah. Masa waktu ini, berapa minit kita Imam? InsyaAllah kita nanti. Kita kena ikut betul ni, SOP. Okey. Ya Rabb, wahai Tuhan, kaifa yablughu sawti ilan nasi jami'an? Bagaimanakah suara aku yang terhad ini boleh sampai kepada seluruh umat manusia? Siapa tanya? Nabi Allah Ibrahim tanya Allah, Ya Rabb, kaifa yablughu sawti ilan nasi jami'an? Wahai Tuhan, bagaimanakah suara aku ini boleh sampai kepada seluruh umat manusia? Nabi Ibrahim tanya. Allah jawab on the spot. Allah jawab. Ya Ibrahim, alaikal adhan wa alaina al-iblagh. Maksud dia, Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alaikal adhan, tanggungjawab engkau, kerja yang aku suruh engkau buat ialah azan saja, seru saja, panggil saja, ajak saja. Wa alaina al-iblagh, dan kamilah yang akan menyampaikan suranmu itu kepada umat manusia. Masya Allah. Allah Ta'ala bagi jaminan, kau suruh saja. Yang nak sampaikan suran itu bukan kau. Siapa dia? Kami, kata Allah, kami yang nak sampai. Dengan penuh rasa keyakinan setelah mendapat jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah mencatatkan Nabi Allah Ibrahim naik di atas Jabal Qubais. Cikgu Hasan bawa orang pergi umrah tahun depan, bawa pergi cari Jabal Qubais. Tunjuk ke mereka tang mana Jabal Qubais. Jabal Qubais tu tempat Nabi Allah Ibrahim naik menyuruh manusia. Dia naik atas Jabal Qubais, dia kata, Ayyuhan nas, inna rabbakum bana baitan fahajju. Wahai sekalian umat manusia, inna rabbakum bana baitan, sesungguhnya Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah membina baitan, yakni Baitullah, Ka'bah al-Musharrafah. Fahajjuh, maka datanglah beramai-ramai untuk menunaikan haji di sini. Nabi Ibrahim jalan tugas. Nabi Ibrahim jalan tugas, menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Allah ke atasnya. Dia serulah. Lepas dia seru manusia, Ayyuhan nas, inna rabbakum bana baitan fahajjuh. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya Tuhan kamu semua telah membina Baitullah, telah membina Ka'bah al-Musharrafah. Datanglah menunaikan haji ramai-ramai di Mekah al-Mukarramah ni. Lepas dia laung, lepas dia azan, lepas dia panggil, dia pun diam. Selang beberapa ketika, Masya Allah, panggilan haji yang dikumandangkan oleh Ibrahim alaihi salam disahut. Dia terkejut.
Tiba-tiba Nabi Allah Ibrahim dengar ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah. Habis satu gerombolan suara talbiyah, disambung suara talbiyah kumpulan lain pula. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata orang apa? Ucapan talbiyah menyahut seruan haji yang dikumandangkan oleh Ibrahim AS di atas Jabal Qubais. Persoalannya suara siapa? Yang menyahut panggilan haji itu yang Nabi Allah Ibrahim pun terkejut. Allah Ta'ala menunaikan janjinya. Alaikal azhan wa alainal iblaq. Engkau seru kami sampai surat itu. Sampai. Ulama-ulama menyatakan suara talbiyah mengaum menyahut panggilan haji Nabi Allah Ibrahim ialah suara roh-roh orang-orang yang beriman. Maknanya kita yang beriman ni sebelum Allah telah tiupkan roh kita ke dalam jasad kita, dalam rahim mak kita dahulu, Allah Ta'ala cipta roh kita ribuan tahun yang lalu yang telah mendengar panggilan haji yang dikumandangkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Kita dah sahut dah suran haji itu, maka mai ke alam dunia dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala urahkan kepada kita, dengan kelapangan masa, dengan kesihatan yang baik. Tiba-tiba kita masuk simpan duit dalam tabung haji, kemudian dapat pergi menunaikan ibadah haji dalam masa hidup kita. Bermakna kita telah merealisasikan, kita telah menerjemahkan secara praktikal, kita telah menyahut panggilan haji semasa berada alam roh yang telah dipanggil, yang telah diajak, yang telah disuruh oleh siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah. Syabas. Bersyukurlah banyak-banyak. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, abang-abang dan kakak-kakakku sekalian yang telah dalam hidup mereka sempat menjejakkan kaki di tanah haram Al-Makkah Al-Mukarramah, menunaikan haji ataupun menunaikan umrah. Yang tak daftar untuk pergi buat haji lagi, tolong cepat-cepat. Tahun ni tahun berapa dah? 2020. Kalau abang-abang pergi daftar lah ni, tahun 2100 baru boleh pergi. Agak-agak dana. Agak-agak dana cikgu. 2020 baru daftar. Dah lah tahun ni cuma 8 orang saja boleh pergi. Tahun depan tak tahu 80 orang ataupun 800 orang. Kita tak tahu sebab sebelum ni 40,000 orang. Kota untuk rakyat Malaysia. Tahun ni 8 orang saja. Kalau tahun depan boleh buat macam tu juga. Tak tahulah tahun 2100 boleh pergi kata boleh pergi. Ada kata ada. Sempat kata sempat. Wallahu a'lam. Sejarah haji. Maka rasa-rasa masa pun dah cukup dah. Berapa minit kita Imam? 2-3 minit lagi. Jadi berazamlah untuk pergi buat haji. Berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat virus dan wabak COVID-19 ini. Bayangkan tengok, tiap-tiap tahun 2.5 juta hingga 3 juta orang umat Islam berkumpul Yaumul Arafah 9 Zulhijjah untuk wukuf di Arafah. 2 hingga 3 juta orang. Lautan umat Islam, lautan umat manusia, hamba-hamba Allah berkumpul di sana. Tapi tahun ni 1,000 orang. 1,000 orang. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tempat Nabi wukuf pada tahun dia menunaikan haji tu. Kalau 1,000 orang atas Jabal Rahmah tu pun tak penuh. Apatah lagi kalau nak penuh ruang
Arafah yang begitu luas, boleh mengisi lautan umat manusia. Sedih suasana menunaikan ibadah haji pada tahun ini, maka berdoalah banyak-banyak, wahai hamba-hamba Allah sekalian, wahai bapak-bapak, abang-abang dan saudara-saudara sekalian, supaya Allah angkat wabak ini dan supaya kita semua dapat menunaikan haji di Baitullahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup dahulu pengisian untuk kita pada malam ini. Moga-moga ada keberkatannya dan ada manfaatnya. Sekurang-kurangnya dapat menyuntik satu rangsangan semangat untuk kita bersiap sedia dan terus berdoa dan berdoa, bermunajat dan bermunajat, dan moga-moga sempat untuk kita menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Sami'u, ya Basir. Di malam hari yang penuh dengan keberkatan ini, di dalam majlis ilmu yang amat-amat disukai olehmu ini, ya Allah, kami memohon kepadamu keampunan, maka ampunkanlah akan segala dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu-ibu dan bapak-bapak kami, dosa-dosa datuk nenek moyang kami, dosa-dosa anak-anak menantu kami, dan dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana sahaja mereka berada, ya Allah. Selamatkanlah qaryah kami ini, ya Allah, dan selamatkanlah anak-anak qaryah kami di Masjid Al-Hidayah Jalan Baru Perai ini, ya Allah, dan selamatkanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Jalinkanlah hubungan kasih sayang dan persaudaraan Islam yang kuat dan kukuh di antara sesama kami, ya Allah. Allah, ya Allah, selamatkanlah negara kami, ya Allah, daripada ditimpa sebarang bala bencana yang boleh merosakkan dan boleh membinasakan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau angkatkanlah wabak COVID-19 yang berbahaya ini, yang telah membunuh ratusan ribu umat manusia di atas muka bumi ini, ya Allah. Tidak ada kuasa lain yang boleh membantu, tidak ada kuasa lain yang boleh menolong, tidak ada kuasa lain yang boleh mengangkat wabak ini, melainkan hanya dengan kekuasaan-Mu saja, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Selamatkanlah kami dan anak cucu kami, ya Allah, daripada terkena dengan ujian wabak COVID-19 yang berbahaya ini, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.